Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, video kali ini adalah mengenai perbincangan sedikit lah mengenai ada isu yang telah terjadi dengan yang sedang berlaku lah di antara Sabah FC dan juga former staff Sabah FC. So, ia lebih menceritakan kepada bahagian social media Sabah FC lah. So, kalau kita bercerita macam kenapa pula kita perlu macam risau sangat pasal benda-benda begini ni? Penting sangat kah social media ni untuk Sabah FC? Biarlah mereka keluar. So, itu adalah benda yang aku ingin bincangkan di dalam video kali ini kerana aku sendiri tahu apa impact dia untuk Sabah FC bagi bahagian social media ni. Tapi sebelum tu guys, untuk anda yang belum bagi subscribe SRTV, anda boleh lakukannya sekarang dengan menentang butang subscribe. Dan kalau ikut algoritma SRTV ini, ramai yang menonton SRTV sebenarnya tapi bukan subscriber. So sila jalankan tanggungjawab anda untuk membantu perjalanan SRTV ini dengan menentang butang subscribe tu, kerana SRTV ini kalau diberikan rezeki seringkali akan memberikan tiket free dan juga giveaway untuk anda semua, tapi diutamakan untuk subscriber sajalah. Dan untuk giveaway akan datang ni adalah topi yang aku pakai sekarang ni, adalah topi keluaran daripada Pak Tesu, iaitu PTS. Kamu tengok di sini, ini dah PTS dan di belakang dia ada All Is Well. Tapi apa yang penting di sini ialah topi ni didatangkan dengan sign daripada Pak Tesu sendiri. Bukan ini yang aku bagi lah, ini adalah aku punya. Yang akan aku bagi adalah warna burgundy. Dan kita tahu berapa harga topi ini memang cukup mahal lah juga sebenarnya. Tapi anda tidak perlu mengeluarkan 1 sen pun. Anda hanya perlu menjadi subscriber SRTV. Dan cara untuk menyertai dan mendapatkan topi ini akan dikeluarkan tidak lama lagi. So diharap yang menonton video ni sekarang ni, anda adalah bakal menjadi pemenang topi ini. So jom kita mulakan untuk tujuan utama video ni. Sebelum aku mulakan, so sedikit disclaimer, aku tidak mempunyai sebarang kaitan dengan Sabah FC dan juga individu yang mengeluarkan isu ni. So apa yang bakal aku katakan di sini adalah pendapat aku sendiri, dan seperti mana selalu aku katakan, pendapat aku bukan semestinya betul dan kemungkinan anda mungkin tidak suka ataupun mungkin terasa, dan aku memohon awal-awal lah. Itu yang aku ingin katakan sebelum ni lah. So ceritanya adalah mengenai bahagian social media Sabah FC tidak dilunaskan apa yang dijanjikan kepada mereka dan menimbulkan sedikit kurang puas hati dan juga macam kurang puas hati lah, lebih kurang begitulah apa yang aku ingin katakan di sini. Dan ini telah macam heboh lah di social media, ramai juga yang memberi komen di tiap post yang diberikan yang melibatkan satu individu yang bagi aku cukup besar dan juga cukup berpengaruh. Aku nak sebut nama individu tu bagi aku bagi respect untuk dia lah, pasal aku menghormati beliau juga. So, kenapa perlu kita kecoh sangat bahagian social media Sabah FC ni? Persembahan yang ditampilkan oleh Sabah FC di padang ni sebenarnya tidak cukup untuk menarik peminat untuk melihat perlawanan Sabah FC, especially untuk orang Sabahan lah. Especially. Tapi kita tidak boleh menidakkan juga orang-orang yang di luar Sabah yang ingin mengikuti perkembangan Sabah FC ni untuk merasa lebih dekat dengan klub ni. So, inilah datangnya peranan social media untuk bagi setengah klub ataupun company. Tapi kita akan bercerita mengenai klub sekarang ni, kerana kalau kita follow untuk beberapa klub yang sudah mempunyai social media, dan akun sini hanya akan menyentuh mengenai YouTube yang dimiliki oleh mereka. Aku bagi kamu contoh sini. Sabah mempunyai hampir 30k subscriber YouTube. Selangor menghampiri 60k subscriber, JDT menghampiri 200k subscriber, Kedah menghampiri 40k subscriber. Dan kalau kita tengok social media Sabah FC ni pun lately ni pun memang social media seperti Twitter, TikTok, Instagram dan juga Facebook page Sabah FC, aku sedikit merasakan memang ada kekurangan dari segi kualiti yang ditampilkan oleh mereka lah. So aku wondering why, apa yang terjadi, adakah ini memang sengaja dirancang oleh mereka? Dan persoalan aku tu terjawab dengan dikeluarkan isu yang terjadi sekarang ni. So aku memang agak kecewa di atas apa yang telah berlaku, kerana sekiranya mungkin anda ada social media dan mungkin anda telah dimonetize, anda tahu betapa pentingnya monetization social media tu dan betapa pentingnya social media ni untuk memberi income sambilan untuk anda. Selain daripada tiket, sponsor apa semua, fans dia datang ke stadium membeli tiket, social media juga adalah merupakan satu pengaruh yang besar untuk memberi income kepada klub. Betapa bagusnya material-material yang dikeluarkan oleh social media tersebut akan mempengaruhi berapa ramai orang akan melihat ataupun join ataupun subscribe
social media tersebut, dan ini adalah benda yang menjadi salah satu tunjang utama untuk klub-klub besar seperti di EPL sendiri pun. Kita tahu macam contoh sendiri seperti Manchester United, klub aku, antara sebab kenapa susah sangat Glazer tu untuk melepaskan MU ni adalah walaupun dengan persembahan mereka yang cukup teruk season ni, berada di bawah top 5, tapi apa yang mereka inginkan adalah sentiasanya ada income daripada luar England. Aku mengucap sini contoh macam jualan merchandise, subscription apa semua. Itu adalah antara benda yang menjadi pengaruh untuk sebuah klub. So sekiranya attraction bukan saja again dari segi padang, tapi social media kurang, lebih-lebih lagi kita ni ada cerita lagi yang klub ni mungkin akan diambil alih. So mungkin orang yang bakal mengambil alih klub tu melihat dari segi benda ni, bila dia tengok benda ni tidak begitu kuat, mungkin akan mempengaruhi minat individu tersebut ataupun orang yang mau sponsor klub tersebut berkurangan, dan jumlah yang bakal mereka beri pun agak berkurangan. Kerana mereka ni bukan saja mau berbelanja untuk klub, diorang tengok juga macam mana kebaikan mereka, apa yang mereka dapat sekiranya mereka berbelanja dengan klub-klub tersebut. So bagi aku, dengan ketiadaan individu-individu tersebut, satu individu lagi yang namanya cukup besar tidak sudah bersama dengan klub, selaku media sosial punya bahagian ni, memang aku nampak again lah kualiti sosial media Sabah FC ni memang berkurangan. Aku kena akui ianya kurang menarik. So bila aku dapat tahu benda ni memang agak mengecewakan, kerana di video sebelum ni pun aku memang cakap social media adalah merupakan salah satu benda yang penting untuk merapatkan kita dalam klub ni. So apa yang aku mengharapkan di sini adalah macam kata sepakat dapat diselesaikan di antara kedua bahagian ni, dan Sabah FC sendiri mempunyai mendapat kesedaran untuk betapa pentingnya wujudnya satu social media yang cukup kuat di dalam skuad Sabah FC ni. Kalau kamu cerita aku, banyak sebenarnya yang perlu dilakukan oleh Sabah FC di bahagian social media ni, tapi itu kalau kita cerita nanti aku takut videonya jadi 2 jam. Itu yang aku nak mau sentuh secara mendalam. Tapi aku kena akui sekarang memang aku compare dengan klub-klub lain, banyak kekurangan kita di dalam social media ni. So again, itulah reason kenapa aku ingin menyentuh mengenai isu ni, kerana again mungkin anda tidak berapa rasa kepentingannya lah, tapi sebenarnya social media cukup penting untuk sesebuah agen organisasi ataupun klub bagi menguatkan lagi branding mereka, menambah lagi income mereka, dan memberi attraction yang cukup kuat untuk penonton-penonton hadir ke stadium, dan of course sekali lagi untuk sponsorship dan juga untuk dapat ownership yang cukup bagus untuk sesebuah klub, dan especially kita bercerita sekarang mengenai Sabah FC. So again, aku mengharapkan benda ni dapat diselesaikan dengan cepat supaya ia tidak membantutkan perjalanan perkembangan Sabah FC. Sekiranya benda ni relevan lah untuk Sabah FC dan relevan untuk anda bersetuju dengan apa yang aku cakap ni, aku mengucapkan terima kasih. Tapi kalau anda rasa tidak bersetuju, ada benda lain lagi yang anda ingin katakan, sila letakkannya di ruang komentar di bawah. Kalau kamu setuju pun, kamu boleh juga bagi komen di bawah lah, tiada masalah. So tapi itu pendirian aku, sekali lagi ini adalah pendapat aku sahaja. Again, aku tidak ada mempunyai apa-apa kaitan dengan Sabah FC dan juga individu-individu tersebut, tapi aku merasakan mereka ni cukup penting untuk mempromosikan lagi dan menguatkan lagi brand Sabah FC. So saya tekan pendapat kamu di ruang komentar di bawah pula untuk kita berbincang lanjut mengenai isu ni. Berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.